Ustaz nak saya baca ke? Kalau kita nak baca pun kita tak ada salah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه فهذا موضع. Ini kaedah yang kita nak bincang. Ini topik kita sebab kalau ghairul maqdur, benda tu tak ada taklif. Sebab syariah dia tak bincang benda yang tidak ada taklif. Kalau bincang pun dalam bab dipanggil al-istitradiyah sebagai penyempurna saja, tapi maksud kita adalah af'al mukallafin. Dan kita telah sepakat semua mazhab termasuk Mu'tazilah bahwasanya secara waqi', secara akal boleh berlaku. Hatta dalam Asy'ari pun ada dua qaul, adakah boleh taklif bima la yutaq atau fihi qaulan. Cuma anda tak tahqiq yang mana satu tepat. Adakah Imam Asy'ari dipilih akal tu boleh atau tidak boleh, tu kena medan kita tahqiq lah. Siapa yang rajin boleh tahqiq lah, berhujung kita akidah seperti Al-Iji dan sebagainya. Sebab sebenarnya buku-buku macam ni kalau kita gabung macam kitab Al-Iji, kitab Syarhul Maqasid Taftazani, sangat lebih seronok kita baca sebab dia akan menggabungkan elemen-elemen pemikiran yang serba lengkap. Sebab itu kalau kita nak baca dia lengkap macam ni, kena beli kitab ni lah, Muntahasul dengan Hasyiah Syara' Adud. Ini kitab yang ana kalau siapa nak try beli boleh lah. Mukhtasar Muntahasul. Boleh nampak ni. Dia ada 3 jilid. Ini dia gabung semua ulum aqliyah dalam usul fiqh. Dan itu mencabarlah makna kita lagi berfikiran lebih mendalam. So dia yang kita nak bincang dalam maqasid ataupun usul fiqh ialah benda yang di bawah tahta maqduril mukallaf. Barulah termasuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu secara induksi kata ulama tak ada taklif yang di luar kemampuan. Takkan ada secara juz'i ataupun secara kulli. Wa baqiya an-nazar, masuk an-nazar bermakna i'malu al-fikri li yuaddi ila al-matlub al-khabari. Makna an-nazar ini kita menggunakan minda untuk sampai kepada hukum syar'i ataupun kepada natijah akliyah ataupun natijah usuliyah. Itu maksud an-nazar. Makna bukan nazar ni tengok macam tu dah. Nazar ni maksud i'malul fikri al-muaddi ila matlubin khabari. Fima yadkhulu tahta maqduri mukallaf, tetapi lakinnahu min babi takhsis istidrak syaqun alaihi. Bukan maksud dia bila ada kemampuan dia tak berat. Di sini kita ada istidrak. Istidrak ni satu pecahan minda kepada wujud tetapi dalam bentuk kerangka ishtirak. Dia ada guideline dia. Iaitu apa maksud istidrak? Isbatu ma yutawahhamu nafyuhu wa nafyu ma yutawahhamu itsbatuhu. So kita rasa macam benda ni ada kemampuan mukallaf tetapi tidak ada masyaqqah. So Imam Syatibi cuba bagi tahu kepada kita mampu buat tetapi ada masyaqqah. Takut nanti siapa yang baca sekerat dia akan fikir masyaqqah ni terus menghilangkan taklif. Jadi siapa yang baca sekerat dia akan nampak macam itulah, sebab tu yang kata saya tak boleh sembahyang lah. Itu minda macam itulah sebab saya sakit lah, nampak tak? Jadi taklif bukan maksud tidak ada masyaqqah, ada tetapi dia mampu buat. Walakinnahu syaqun alaihi. Fahada mawdi'u al-kalam. Ya. Fa innahu la yalzamu. Okey, silakan sama. Fa innahu la yalzamu idza alimna min qasdi syari'i nafyat taklifi bima la yutaq an na'lama minhu nafyat taklifi bi anwa'il masyaqi. Walidzalika di sini ya tengok muhaqqiq. Saya rasa dia ada bukanlah kesilapan di sini, muhaqqiq ada cara peletakan yang jumlah i'tiradiyah, sepatutnya jumlah i'tiradiyah sampai kepada idza alimna min qasdi syari'. Sepatutnya dia bersengkang tu dekat sini je. Okay, kalau siapa yang ada tahqiq tu dia bersengkang dekat bima la yutaq. Kalau buku ana lah di sini tak ada, tak apa. Oh tak ada. Okey, dalam muhaqqiq ana dia letak macam jumlah i'tiradiyah pada bima la yutaq. Di sini idza alimna min qasdi syari' ni jumlah dipanggil jumlah i'tiradiyah la hamil min i'rab. Kalau orang tanya mahal i'rab ada tak adalah sebab ada jumlah i'tiradiyah.
Sebab fa'il dia kat mana? La fa innahu la yalzamu La yalzam. nafyat taklif. Di sini ni maf'ul muqaddam. Okey, mana fa'il dia? Iaitu an na'lama minhu nafyat. So an na'lama ni an bagi an masdariyah, maksud dia la yalzamu ilmuna. Okey. So di sini kita tengok okey. Penting kita mengetahui jumlah. Sebab tu kita baca kitab turas perlu kita mengetahui jumlah mufidah. Jumlah mufidah maksud dia di mana fa'il, di mana fa'il, di mana mubtada', di mana khabar. Sebab dia akan menghasilkan mantujah fikriyah. Kalau kita salah susun maudhu' dengan mahmul, nanti natijah berlainan lah. So ini yang dia macam kita buat matematik jugalah. Silap pecahan, natijah berlainan. So pembacaan turas ni di antara qawaid qiraat turas ya. Mengenal pasti maudhu' dengan mahmul, sebab dia jumlah mufidah ni ada 3 rukun. Yang pertama maudhu', yang kedua mahmul, yang ketiga al-irtibat bainal maudhu' wal mahmul. Makna gabungan yang sesuai, yang munasabah. Makna dia maudhu' tu mesti masuk dengan mahmul. Kalau tak masuk tak boleh. Kadang-kadang jumlah tu berlainan. Ya, dia mesti mubtada' dengan khabar tu mesti tally lah. Mesti tally. Kemudian dia menghasilkan i'tiqad ataupun kita panggil id'an ya, ataupun kita namakan sebagai natijah, ataupun kita namakan hukum syar'i, ataupun kita namakan jumlah mufidah. Itu term-term dia lah, term-term dia. Ini rukun ini dibuat oleh Ibnu Sina. Kita ada dua mazhab, iaitu Ibnu Sina dengan Ar-Razi. So macam mana pembentukan jumlah mufidah ataupun qadiyah? Qadiyah disebut sebagai qadiyah ataupun disebut sebagai hukum syar'i, terbina antara maudhu', mahmul, irtibat ataupun al-id'an, kemudian terbentuklah hukum syar'i. So benda ni penting untuk kita nak garapkan pemikiran kita supaya pembacaan kita terhadap qiraah itu sahihah. Kalau tak kita mungkin faham ikut kita tak boleh faham ikut kita, faham mengikut apa yang diinginkan oleh penulis. Lepas itu kita nak ta'liqat, tak setuju baru boleh berlaku. Baik, jadi kita tahu dah bahwasanya syarak telah menafikan pentaklifan benda yang kita tidak mampu. Okey, dengan bi anwa'il masyaq, dengan pelbagai ba dipanggil ba iltisaq, maksud dia multasiqin bi anwa'il masyaq ya. Okey, ta'lilat walidzalika thabata fi syara'il awal at-taklifu bil masyaqi wa lam yakfi fiha syariat sebelum Rasulullah SAW wujudnya taklif bil masyaq. Agama Yahudi tak boleh makan unta, agama Kristian tak boleh makan macam ni apa ila akhirih. So wujud di syariat al-awal apa nama dia masyaq, tetapi walam yathbut fiha at-taklifu bima la yutaq. Tak wujud. Tak ada taklif bima la yutaq. Jadi kalau syariat lain sebelum Rasulullah SAW datang tak ada, macam mana agama kita yang Rasulullah datang wa yad'anhum al-isra allati wa aghlal allati kanat alaihim. Itu fungsi. Sebab tu apa-apa tabiat fiqh syariat bila ada benda yang bercanggah dengan kemampuan, ia adalah bukan syariah ya. Semudah. Wa aidan fa inna at-taklifa bima la yuqaqu qad mana'ahu jama'atu uqala bal akthar jama'atun aqlan, maksud min haitsu aqlan, maksud dia min haitsu at-tasawwur tak boleh. Dalam tahqiq Ustaz aqlan tu Ustaz? Dalam cetakan Ustaz aqlan ke dia tulis situ? Aqlan. Sini apa? Sini apa dia? Uqala. Ada aqlan. Aqlan. Yang tepatnya aqlan sebab dia tamyiz. Uqala dan i'rab apa? Mudhaf ilaih tak boleh Ustaz? Jama'atu uqala. Bolehlah kalau mudhaf ilaih. Tapi di sini dia nak menceritakan tentang nisbah kepada aqlan. Maksud qad, sebab dia bukan nak menerangkan jama'ah uqala, dia nak menerangkan pasal apa dia melarang. Why dia melarang? Sebab akal tak bagi. So yang lebih aswab ialah aqlan. Okey. Qad mana'ahu jama'atun aqlan bal akthar. Ini kita nak qiraat tahqiq. Kita latih di sini bukan setakat kita nak saya bimbang takut kalau kita nak baca kitab ni kita target nak habis cepat dan sebagainya. Kita mesti qiraat tahqiq. Kita berbicara dengan kitab ini supaya kita keluar dalam buku ni kita ada catatan tahqiq, taswib, tankah. Itu yang sebenarnya kualiti membaca. Kalau kita baca tak ada tahqiq, maknanya bacaan kita tu bacaan simple. Kita nak qiraah
qiraah yang muntahiyah, qiraah yang climax, ultimate qiraah. Di situ nanti latihan sebegini, sahabat-sahabat baca dalam kitab lain dia main macam tu juga. Otak kita sentiasa lekat dengan qiraat tahqiq. Lepas tu insya-Allah kita susah untuk kita gagal dalam pembacaan dengan tepat, ya. Bal aktsarul ulama'i minal asy'ariyyati wa ghairuhum. Wa ghairihim. Sebab tu kita tengok kebanyakan ulama adalah Asy'ariyah. Mayoritas ulama adalah Asy'ariyah. 90%. Wa ammal mu'tazilatu fadzalika asluhum. Kalau Mu'tazilah itulah kaedah mereka. Tak boleh. Sebab mereka beriman dengan konsep adalah. Ada risalah tauhid Muhammad Abduh yang menerangkan tentang apa dia panggil risalah tauhid, iaitu konsep al-adalah. So al-adalah ni adalah mabda' Mu'tazilah. Tapi sebenarnya itu yang popular zaman sekarang ni. Di kalangan barat kita sendiri. Tetapi kita mungkin melihat macam adalah ni benda yang tak wajib ke atas syariah. Jadi sebenarnya walaupun dia tak wajib tapi takkan berlaku kezaliman. Sebab Allah Ta'ala tak boleh dipersoal. Tapi konsep itu nak menerangkan tentang kebesaran Allah, bukan nak merendahkan keadilan. So kadang-kadang kita membaca itu dalam bentuk dipanggil infikat, pecahan yang tak tepat. Jadi pecahan tak tepat kita pun tak peduli. Yang penting kita buat syariat Allah. Adil tak adil ke ghalib? Tak boleh begitu. Syariat Allah itu adil, tapi takut pelaksanaan kita tak adil. Ya. Sebab pelaksanaan kita ni mau kepada ijtihad tahqiqul manat. Tahqiqul manat. So kena perhatikan, bezakan di antara hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan pelaksanaan kita yang mungkin tak cukup syarat. Misalnya kita kata haji wajib, tapi pelaksanaan haji ada orang buat cara tak betul. Mungkin dia pergi hutang duit loan, mungkin dia curi. Kan? Di sini kita kena faham di antara tatbiqat dengan nusus. Bikhilaf at-taklifi bima yashuq. Di sini ada beza. Taklifu bima la yutaq, taklifu bima yashuq. Ini kaedah ni kita dapat yang baru ni. Satu sangat benda yang menarik. Ni boleh buat research paper lah, tesis kecil sangat. Mana boleh buat jurnal ni Syekh Zul. Sebab kita boleh terang kepada orang apa beza taklifu ma la yutaq dengan taklifu bima yashuq. Sekarang macam kita sekarang ni, pelaksanaan hudud. Adakah masyaqqah yang mu'athirah ataupun ghairu mu'athirah? Pelaksanaan contoh sekarang ni orang petikai, tudung wajib lah apa, banyak anak-anak muda petikai. So adakah kerajaan wajibkan rakyat vaksin? Sekarang ni kan pelaksanaan kerajaan cuba mengkaji kewajipan vaksin. Adakah termasuk dalam taklif bima la yutaq ataupun taklif bima yashuq? So ini satu nazariah yang bagus ya. فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة. Al-Fadhilah. Sebab tu kita kena term kita bila sebut syariah, kena cantik ya syariah yang mulia, syariah yang agung, syariah yang cantik. Sebab kalimah-kalimah itu sesuai dengan syariah. Tak boleh sebut syariah qabihah, itu kafir, kufur. So syariah perlu dikaji kalau benda itu melibatkan masyaqqah. Sebab ada al-masyaqqah tulhaqu bima la yutaq dan masyaqqah la tulhaqu bima la yutaq. So masyaqqah ada dua, yang dihubungkan dengan la yutaq dan tidak dihubungkan dengan bima la yutaq. So kalau dihubungkan bima la yutaq, maksud dia tak perlu buatlah. ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة وهي في أصل اللغة من قولك. Ini perbahasan lughah ya. شق علي الشيء يشق شقا ومشقة. Jadi ada dua masdar, satu syaqqan, satu lagi masdar mimi. Satu masdar mimi. Masyaqqatan. Ta tu iwat kepada apa? Kepada apa nama dia, kita katakan ataupun dipanggil apa, ta tu sebagai ta tambahan zaidah saja. Ya. Itu. Wa minhu qawluhu ta'ala lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Ada yang baca bisyaqqi, ada baca bisyiqqil anfus. So kamu takkan sampai ke tempat itu melainkan dengan penat. Jadi masdar dia pun boleh dua lah, Ustaz, syaqqa dengan syikq. Boleh masdar, kadang-kadang boleh baca sebutan dua. Macam hajjun. Itu ada hadis sebut buni Islam al-khamsin hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Ada riwayat sebut hajj. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti. Ada riwayat sebut walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. والشق هو الاسم من المشقة وهذا المعنى إذا أخذ Apa maksud isim? Alamat. وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير Isim ini نظر. asal daripada perkataan sumu, tinggi. Sama yasmu, sumu. Sebab tu orang ada nama, dia tinggi lah ada nama. Isim tu dia ambil daripada sumu. Lepas tu alif tu hanya alif zaidah saja. Untuk zamzah wasal. Asal sama yasmu, sumu. So dia ada alamat, tanda. Baik. وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي. Kalau kita melihat kepada asal usul Arab, dia membawa kepada arba'ata awjuhin istilahiyatin. أحدها أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره. Yang ni merangkumi semua. So kalau kita nak gabung bacaan, boleh buka qawaid ahkam Jadi Abdul Salam dalam masyaqqah, kemudian al-ashbah wa nazair Imam Suyuti dan sebagainya dalam kaedah al-masyaqqah tajribu taysir. Untuk kita siapa nak deep lagi. Jadi bila baca 3 kitab tu, kita nampak contoh-contoh yang bergerak dalam setiap mazhab. وتكليف بما لا يطاق يسمى مشقة. Taklif bima yutak juga masyaqqah. Masyaqqah ni dia dalam mantik nama dia kulliyun musyakkik. Makna dia am, dia semua masyaqqah tapi dia mempunyai kekuatan yang berbeza, mutafawitatun fil quwwah. So dia mustahil pun masyaqqah juga. Tapi kategori dia tak boleh buat. Tak mustahil pun masyaqqah juga. Tapi kategori dia boleh buat. Macam darurah dengan hajah. Dua-dua masyaqqah. Dua-dua masyaqqah, tapi masyaqqah darurah aqwa min masyaqqati hajah. So kita kena ada ilmu mantik untuk kita nak teliti buku-buku macam ni. Dia kita tak faham apa dia contoh ni. Bawah sikit kan. Silakan. Min haitsu kana tatallubul insani nafsahu bihamlihi muqi'an fi ana'in wa ta'bin. Muqi'an. Makna bebanan yang dia tanggung itu. Bayan. Min haitsu ni lil bayan. Tulis itu. Min haitsu kurungan lil bayan. Okey. Kana tatallubul insan nafsa bihamli. Tuntutan dia nak buat untuk diri dia dengan menanggung itu membawa kepada muqi'an. Fi ana'in wa ta'bin la yujdi. Maksud la faidata. Tak ada faedah. Kal muq'ad. Kal muq'ad. Idza takallafal qiyam. Bila orang tu lumpuh, macam kita suruh sembahyang berdiri. Dalam fardhi. Kalau orang tu miskin, macam mana suruh bayar zakat? Sebab itu kita tegur sahabat-sahabat yang buat promotion korban. Dia kata apa? Tak apa, kita miskin buatlah korban, Tuhan tambah rezeki. Itu termasuk dalam taklif bima yashuk. Sebab dia miskin, macam mana dia dapat korban? Yang kita menyatakan tak apa kita buat, Allah Ta'ala beri rezeki. Itu semua kalam-kalam yang bercanggah dengan syariah. So kita nak buat kempen korban kepada mereka yang mampu. Adapun miskin tak dituntut pun. Kal muq'ad idza takallafa bil qiyam. Wal insanu idza takallafa tayran fil hawa. Tayran atau tayarana fil hawa'i wa ma Macam ashbaha. kita nak disuruh kita sembahyang sambil terbang. Sebab itu kita tak ditaklifkan pergi ke angkasawan. Siapa nak pipi lah. Tapi tak adalah taklif. Jadi dia sampai ke angkasawan, ulama bahas pula kena sembahyang tak? Sebab itu semua daerah yang terkeluar daripada hukmil ard. Sebab tu ulama Syafi'i kata siapa yang pergi ke angkasawan tak kena sembahyang. Kenapa? Dia terkeluar daripada taklif lah. Maliki kata tak kena sembahyang takdiri juga. Sebab dia pegang pada kaedah idza lam al-hukmul wad'i idza lam yastawfar asy-syurut intaqala ila ijtihad. Dia berpindah kepada ijtihad. So dia kuatkan hukum wad'i di situ. Mana ada waktu dan sebagainya sembahyang. Tapi masalah ayak apa semua dia berkata tayamum. Jadi faqidut tahurain. Jadi ini muskilah sebab kita di sana pun makan pil je. So bila kita makan pil, maknanya hukum sudah berlainan di dunia.
Tapi Masya Allah, walaupun benda itu jarang berlaku, berapa orang je pergi daripada penduduk ni 6,000 juta, berapa orang je naik ke bulan. So ada seorang kata, ulama tak bincang ke angkasa awan. Bukan tak bincang, benda tu kalau bincang pun tak ada faedah hebat sangat. Bukan kita boleh buat penempatan kat luar negara pun, luar negara pula. Buat penempatan ke angkasa awan pun. Tapi dia bincang hanya dalam bentuk jumlah yang sedikit. فحين اجتمع مع المقدور عليه شاق الحمل Tuhumila. إذا تحمل في نفس المشقة سمي العمل شاقا فتعب Ya. في Bila amalan bertembung dengan yang mampu dia plus kepada masyaqqah, nama dah amal itu adalah syaqqan. Maksudnya kita namakan amalan itu amalan yang beban lah. Dia amalan tetapi plus kepada masyaqqah. Itu satu benda yang dinamakan sebagai masyaqqah. فتعب في تكلف حمله مشقة. Ya. Kemudian والثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه ini berkenaan dengan maqdur alaih je. إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال. Tadi benda yang luar, ini dalaman. Dia boleh buat tapi penat kita sakit dan sebagainya, jarang kita buat, dia mengganggu kehidupan kita, yushawish. Dia mengganggu kita. بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام. Dia membimbangkan, dia menimbulkan kebimbangan. Aku boleh buat tak boleh buat, tapi tak boleh pergi, macam haji atas laut. Okey, dia berlaku kebimbangan. Haji tu wajib lah, memanglah mampu. Tapi nak naik kapal laut tu, zaman dulu lah sekarang ni kapal besar. Itu membimbangkan kita. Boleh jadi ribut macam Titanic tu. إلا أن هذا الوجه على ضربين. Al-wajah di sini masuk al-hal. Sebab tu wajah dia ada berapa makna. Wajah muka, wajah pendapat mazhab Syafi'i. So dia term-term dia kena perhatikan. Dan al-wajah maksud dia sifat ataupun hal. أحدهما أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها. Ya, dengan a'yan. A'yan ni maksud dia benda-benda yang berkaitan dengan af'al mukallafin. بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيها. لوجدت فيها. Seperti saum fi safar marad. Benda tu bila ada, tu ada benda tu. وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة. الرخص maksud dia tidak isqat, tapi diletakkan rukhsah dalam bentuk ganti dan seumpama dengan dia. Okey. في الاصطلاح الفقهائي كالصوم في المرض والسفر. Ya, ini penting ya, sebab tu kena beza di antara rukhsah ni, dia bukan sama bahagian, dia ada banyak bahagian. Ada rukhsat isqat, ada taghir badal dan seumpama dengan dia. So tak semua rukhsah ini dia membatalkan ibadat. Saumi fil marad was safar wal itmami fis safari wa ma ashbaha dhalik. Ya, wa ma ashbaha dhalik maksud dia wa amsalu dhalik. Syabih lah. Qadiyah syabih. والثاني ألا تكون مختصة ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة ولحقت المشقة العامل بها. Maksudnya dia tidak khusus kepada perbuatan mukallaf, walakin idza nudhira ila kulliyatil a'mal, maknanya kalau buat kerak sangat keseluruhan dia, wa dawam 'alaiha sarat syaqatan, seperti puasa setahun, seperti qiyamul lail sepanjang malam. Pada juzuknya tak ada masalah, tapi kalau dia puasa sampai setahun, secara kuliah dia natijahnya akan membebankan, terganggu semua. Sebab tu walaupun ulama mengharuskan, tapi zaman sekarang ni kita tak galakkan lah. Sebab kita macam ni, peranan ulama dia tengok kepada zaman zuruf. Ana dulu ada penuh sebagai masyayikh, dia macam marah ana kata, sebab kita kadang-kadang kita cerita benda yang orang tak mampu buat. Pening juga orang duk tanya. Seperti kadang-kadang zaman dulu baca Quran 30 juzuk satu rakaat. Yalah kita cerita tu bagus, tapi kita ceritalah satu benda yang lebih bagus. Ulama-ulama yang dia buat kita mampu. Sekali-sekala boleh lah untuk kehebatan dia, tapi kalau kita macam menggesa orang nak buat macam tu, mana boleh zaman sekarang macam tu. Sembahyang 5 waktu pun 70% tak sempurna. Kita nak suruh satu rakaat baca 30 juzuk. Jadi kita sebagai ahlul hikmah, kita bila kita ceramah orang, dia dengar, dia ada kesan. Seperti Syekh Qadhi pernah cerita, dia ni cerita pasal alam barzakh.
Sampai ada orang tu sampai tak lalu makan. Punya takut sesaan ular apa. Seolah-olah cerita alam barzah ni tak ada solat langsung. So mesti kita seimbang. Bila kita baca buku, kita ada akal, kita ada qawaid ilmi. Sebab tu kita kena belajar satu kitab nama dia Qanunul Aqli. Undang-undang akal ini. So sebab kita bila baca kitab, cerita setiap zaman ada kemampuan zaman dia. Zaman dulu tak sama dengan zaman kita. Zaman Rasulullah pun berbeza dengan zaman Nabi Isa. Nabi Isa ada keberatan dia. So setiap zaman dia ada maslahah, dia ada keperluan, dia ada kemampuan. Kalau kita tak follow kaedah sebegini, orang akan rasa terbeban. Sebab tu kadang-kadang orang kita bila menceritakan terlampau beban, orang nampak alamak mana kita seronok. So syariah perlu dicerita dalam bentuk taisir, ada kemudahan untuk orang awam berbanding dengan ahlul azaim. Itu tak apalah. Seterusnya, ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما. benda tu tak dimampu dalam beberapa sudut. Sebab itu ikhtisas untuk menentukan masyaqqah ni perlu kepada ahli ikhtisas, gabungan ulama dengan ahli ikhtisas lah, mana-mana bab ekonomi ke apa nama dia perubatan ke yang kita kena cek. Illa annahu fid dawami kalau kita bertulisan yut'ibuhu. Sebab tu kita tengok ulama menyatakan macam sujud sejadah paling kurang sebulan sekali mesti kita sembahyang biasa. Ya, jangan samakan sunat dengan wajib. Sebab tu kadang-kadang kita buat 20, kadang kita buat 8 supaya ada keringanan. Bila kita buat kata 20 terus, orang tak main sembahyang terus di masjid. Kita bergaduh lagi. Faham betul dalam mazhab 4 semua tarawih 20 rakaat. Tapi zuruf zaman kita ada pandangan Kamal Ibn Humam, kita ada pandangan Zarqani dalam Maliki. Sebab kita nak tahbib orang ke dalam agama. Kita nak bagi orang minat agama kita. Kalau kita terus bagi 20 rakaat, orang yang lama berkadang terbeban. Jadi kita buatlah choice. Makna dia 8 pun okey, apa nama dia 20 pun okey. Jadi orang rasa okey sikit lah. Sebab zaman orang terbeban dan seumpama dengan dia. So perlu kita mengambil roh ini supaya syariah nampak lebih mudah dilaksanakan. Hatta yahsulu lin-nafsi bisababihi ma yahsulu laha bil amali marratan wahidah fi dharbil awwal. Sampai nafsu ni jiwa lah. Nafs ni ada dua makna, satu jiwa, satu darah. Kalau darah muzakkar, kalau jiwa muannas macam itu. Baik, so kita rasa macam kita buat first bil amali marratan wahidatan fi dharbil awwal. Kita tak terasa lah benda itu membebankan kita. Okey, sebab itu nazar setahun memang tak mampu buat, atau nazar selama-lamanya berpuasa boleh dikafaratkan dengan sumpah. Sebab buat apa syariah nak bebankan dia dengan benda yang apa nama dia tak membantu dia menjadi insan yang bertakwa. Wa hadha huwa al-mawdi'u alladhi syara'a lahu ar-rifqu. Di sini ini maqasid taisir. Kita jarang membicarakan maqasid taisir, iaitu ar-rifqu bil ummah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab Turah, sebahagiannya dia akan sebut wa hadzal fatwa wa hadhihi al-fatwa arfaqu bil ummah, lebih lembut dengan ummah, walaupun dia merupakan pendapat dhaif kepada masyarakat. Sebab itu pendapat dhaif dia ada wazan dia di dalam fatwa. Kerana kadang-kadang pendapat dhaif inilah yang lebih arfaqu bil ummah. Rifqu wal akhdhu min al-amali bima la yuhassilu malalan. Maksud kita tak membosankan. Dan bawah sikit kan tak nampak kan. Hasbama nabbaha alaihi nahyuhu alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Wisal walaupun 2 hari tapi dia membebankan sebab tak buka puasa dan tidak sahur. Ini apa lastu kahayatikum. Ini abitu 'inda rabbi fayut'imuni wa yasqini. Wa 'anil tadattu'i wa takallufi. Wa qala khudhu min al-a'mali ma tutiquna fa inna Allaha la yamalla hatta. Siapa yang di sini ada tak orang yang belajar hadis?
yang fan takhrij, dia boleh takhrij sebab kebanyakan Imam Syatibi ni dia ambil keratan-keratan atraf ya, ataupun kadang-kadang hadis bil makna, riwayat bil makna. So apa nama dia, orang kata apa, boleh siapa yang rajin buatlah takhrij untuk peribadi je. So bila kita baca muwafaqat, kita ada ilmu takhrij hadis. Sebab buku ni dia tak tumpu sangat takhrij hadis. So kalau kita nak buat latihan, baca sikit, kita kumpul hadis-hadis yang digunakan pakai oleh Imam Syatibi dalam muwafaqat. Saya rasa belum ada lagi. So mungkin boleh buat tesis master, PhD dalam bidang hadis. Ya. Ini free, cadangan free je. Tak ambil cas lah. Wa qawluhu al-qasda tablughu. Baik, apa i'rab al-qasda tablughu? Okey. Siapa tahu boleh tulis. Tak apa, kita buat latihan sikit. Kau mampu mutlak tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Bukan dia. Bukan dia. Mampu lebih, Ustaz? Dia nak dapat mampu lebih tapi dia ada kekuatan sikit. Tuan Guru Haji Rusdi pun tulis di situ. Dalam hadis banyak kan dia, innallaha alaikum bima tuziqun innallaha fa innallaha la yamallu hatta yamallu. So makna dia siapa yang rajin di sini boleh buat takhrij. Seolah-olah kita membantu Imam Syatibi rahimahullah. Majal sangat luas. Satu benda yang sebab tu kita baca turus, sebenarnya turus satu kitab ni kita boleh buat tesis macam-macam. Cuma tak tahu di Malaysia ni dia kurang situ. Dia banyak kajian-kajian moden kan. Baik. So al-qasda ni dipanggil maf'ul ikhtisas. Maksudnya ilzamu qasda. Tak ada ilzamu itu. Al-qasda yang kedua adalah taukid. So di sini nak menunjukkan apa dia dipanggil uslubul ighra. Dia memang maf'ul tapi dia ada bab dipanggil dalam bab apa nama dia nahwu al-ighra, maksud menggalakkan. Satu dalam bab takhwif. Ya, al-ighra dia panggil. Ni boleh buka syarah Ibnu Aqil. Tapi sebenarnya siapa yang nak mendalami nahwu dengan terbaik, bacalah syarah Ibnu Aqil. Dia lengkap semua perbahasan walaupun ada yang tak detail, tapi lengkaplah macam kita sebut ni uslub ighra. Dia panggil uslubul ighra. So al-ighra ni macam nak menggalakkan. Dia ada makna encouragement. Ataupun dia panggil ighra. Ilzamu qasda, al-qasd macam dalam Ashbah Nazair, dalam riwayat apa nama dia Sayyidina Umar kata kepada Abu Musa Asy'ari, al-fahma. Utamakan kefahaman. So dia panggil al-ighra, uslubul ighra dia panggil. Uslub menggalakkan. Lawan dia kepada tahwif, menakutkan. So apa nama ini satu benda yang jawab dia sebab apa kita katakan dia ada maf'ul yang dibuang sebab jawab syarti tablughu. So mana dia punya fi'il syarat dia? Mahzuf ay ilzamul qasda tablughu. Tablughu tu majzum lah ya, Ustaz? Majzum. Dia dia bihadfi an-nun. Wal akhbaru huna kathiratun walitanbih 'alaiha mawdi'un akhar. Ada penerangan yang lebih itu ada dalam tempat yang lain. Fahadhihi masyaqqatun nasyi'atun min amrin kulli. Amrin kulli bukan juz'i. Makna dia kalau melihat kepada ibadat persorangan tak ada masalah. Puasa sunat tak ada masalah. Tapi bila dia dibentang dalam bentuk jangka masa panjang, ma'alat dia masyaqqah. Fi darbil awwali nasyi'atun min amrin juz'i. So kita tengok benda yang kita boleh buat, kita lihat daripada juz'un. So yang kita tadi yang tak mengganggu itu juz'iyun. So itu kadang-kadang bila kita lihat benda ni ada orang boleh buat, tetapi kalau dikumpulkan jangka masa panjang sangat membebankan. Misalnya mungkin ni contoh ni bukan sokong bank lah. Kalau kita minta faedah bank mora itu dibuang, memanglah bagus. Tapi jangka masa panjang, dia kehilangan berbilion-bilion sampai bank pun akan terganggu. Bila bank terganggu, ekonomi pun terganggu. Banyak benda. So dari segi long term, dia akan mengganggu sistem lah. Tapi dari sudut juz'i, tak ada masalah apa. 2-3 bulan. Tapi dia amrun kulliyun dia ada
Ada masyaqqah. Ni bukan kata tepat nak, ni contoh. Contoh kita tengok perbahasan bank dengan masyarakat lah. Orang politik tak bagi charge faedah. Orang bank kata tak boleh. Dia menjejaskan. Betul. Orang politik melihat kepada amrun juz'iyun. Okey. Orang bank melihat kepada amrun kulliyun. Okey, seterusnya. والوجه الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه Tapi tak ada kesan apa. Ini penat biasa. وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد. Khurujun jadi isim laisa. Okey. Jadi isim kepada laisa. خروج عن المعتاد في الأعمال العادية ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت Ziyadatan. ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف. Syaqqun ala nafsi. Tambahan itu dia beban sikit lah. Macam kita ambil uduk waktu pagi sejuk. Saya tak boleh tidur kan, tapi kita ambil uduk terpaksa bangun. Itu masyaqqah. Pakai tudung. Ini terus dalam pakai tudung ni. Contoh-contoh pakai tudung. Orang kata beban, panas, rambut sebagainya. Kan? Kita orang lelaki boleh buka kepala, kita tak boleh buka. Itu ziyadah saja. Agaknya line Ustaz terputus kot. Oh, Tak, kita tunggulah sekejap. tunggu sekejap. Cuba let Ustaz lah, takut Ustaz tak perasan. Ustaz Fawaz dia terkeluar kejap lagi, dia masuk balik. Saya dah inform dah. Kita tunggu sekejap lah insyaAllah. Tunggu sekejap tak apa. Okey, minta maaf dia terkeluar. Okey. Baik, jadi kita tengok tadi sampai ke mana? Syaqqun alaihi, macam tudung tadi. Sebab itu dalam syariat kita tak nafi ada bebanan. Tetapi benda tu adalah benda yang makdur dan tidak ada ta'thir fi ta'bid nafsi khurujun 'anil mu'tad. Benda simple lah. Sebab kalau kita pakai seluar ketat pun ada bebanan juga. Kalau kita tanya orang yang pakai seluar ketat, penat nak pakai tu, nak bawa keluar pun susah, nak pakai pun susah. Ya. Itu kalau zaman-zaman rock dulu lah. Kemudian ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف وهو في ya, utliqa maksud dia disebutkan dzukira. أطلق عليه لفظ التكليف وهو في اللغة يقتضي معنى المشقة لأن العرب Makna al-masyaqqah. Yaqtadi maksud dia pada yuaddi ataupun menuntut kepada makna masyaqqah. Cuma beza dia yaqtadi tak ada huruf jar, yuaddi ada huruf jal. لأن العرب تقول كلفته تكليفا إذا حملته Kalaftahu taklifan. Idza hamaltahu أمرا amran يشق yashukku an. Kamu bebankan benda-benda yang membebankan dia. Wa amartahu bihi. وتكلفت الشيء إذا تحملته Wa takallafta syai'. Ya. وحملت الشيء Wa تكلفته humilta syai' takallufan. Kamu dibebankan dengan satu benda yang membebankan. Idza lam tutiqhu, kalau kamu tak mampu, illa takallufan. Ai illa bil masyaqqah. Beza cetakan Illa bil masyaqqah. Ya. Sebab yang tepatnya sebab apa nama dia ta lah, sebab idza lam tutiq.
إذا لم تطقه إلا تكلفا ومثل هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار لأنه اعتبار آه بالمقال. لأنه إلقاء بالمقال ودخول Maqalil amri. Maksud maqalil dia masuk urusan kehidupan dia lah. ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا. Yang ni benda biasa lah. Dunia memang innaka kadihun ila rabbika famulaqih. Hatta kita nak mati pun teruk. Nak keluar daripada perut mak pun teruk. Tak ada apa yang tak ada masyaqqah. Sebab tu Syatibi yang kita bincang pada awal buku tu, dia kata nak makan pun kalau sakit gigi pun ada masyaqqah. Jadi masyaqqah tu wujud pada kehidupan kita. Fi mumarasati a'malina. Memang begitu. Yang terakhir, والرابع أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله فإن التكليف إخراج ini للمكلف. sambungan yang tadi. Dia ada bebanan tapi ada tujuan dia, tabi'iyah dia untuk mengeluarkan daripada hawa nafsu. ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا. Allah beban. Siapa nak tinggal rokok, Allah memang teruk. Nak tinggal zina teruk, nak tinggal judi teruk. Dan ini perlu kepada rawatan yang disebut kepada power of mind. Ada satu paper yang dibuat oleh Tan Sri Wan Mahmud. Paper tu ada hantar kat mana? Lupa tak kat mana dah. So dia buat satu kajian untuk menyelesaikan masalah dadah. Dia pakai pengurusi dia badan dadah tu apa? Dadah tu dia panggil apa? Lupa dah. Apa yang dadahnya tu? Persatuan tu? Apa ingat? So dia, sekarang ni dia penasihat Sultan Sarawak. Apa dia? AADK. AADK yang negara tu. Persatuan anti dadah ni kan. Pemadam. So dia pemadam. Apa nama dia? Ada istilah dia tu. So dia ada paper, dia buat kajian rupanya yang dapat menyelamatkan orang dadah ni minda dia sendiri. Power of mind. Sebab tu Tuhan tanya fahal antum muntahun. Dia gertak minda, kamu boleh berhenti kan? Sebab jawapan mesti segera. Jawapan tak boleh lambat. Sebab tu Quran tak kata intahu, berhenti. Tak, Tuhan tanya kamu fahal antum muntahun, boleh kamu ini istinbat anah lah sebab dia kata kajian dia pusat serenti pun tak boleh menyelesaikan masalah. Pemadam. Tak boleh menyelesaikan masalah. Jadi dia kata yang boleh menyelesaikan masalah minda dia sendiri. Bila dia set aku nak berhenti, memang dia berhentilah tu juga. So itu anda terfikir bila Tuhan tanya fahal antum muntahun, so minda kita yang jawab, ya, aku berhenti sekarang. Power of now. Sebab Tuhan tak kata fantahu. Sebab fantahu ni dia hal dan wal mustaqbal. So itulah apa dia panggil di antara balaghatul Quran. Khitab arak ni kepada akli. Fahal antum muntahun ayuhan nas. Kamu kena berhenti lah sekarang. Ya, saya berhenti. Kalau hawa ni boleh tak termasuk dalamnya macam addiction macam tu Ustaz? Semua dia benda menangkumi semua. Addiction semua. Sebab tu dia kena kuat lah. Makna latihan dia gila-gila punya tu. Dan kalau dia boleh berjaya, dia dapat pahala yang sangat besar. Sangat besar. وَيَلْحَقُ الْإِنسَانَ بِسَبَبِهِ تَعْبٌ وَعَنَاءٌ. Ya, wa'ana'un. وَذَلِكَ مَعْلُومٌ فِي الْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الْخَلْقِ. Ini best practice kita macam tu. Memang custom kita tak ada benda yang tak masyaqqah. Kalau kita nak diet pun Allahu Akbar. Ana ni cerita pengalaman orang lah. Dulu kita buat samalah. Latihan masa duk main bola dulu kita kena latih paling kurang sehari 6 jam. Itu bola. Ana masa main bola dulu kalau hujung minggu kita kena lari lebih kurang 5 batu. Jogging 5 batu. Itu lepas tu kita main bola lagi kan. Petang lari 5 batu lagi sebab supaya kita nak create stamina. Tapi bila kita dah buat selalu dah 5 batu tu normal je. Sambil sembang kan. Sambil sembang je. Tapi sekarang ni kalau buat 5 batu rasa tak sampai dah. 5 batu. Mungkin 5 batu lah. Bukan 5 batu kilometer tu. 5 batu. Baling batu. 1, 2. Sampai. Baik. Fahadha khamsatu awjuhin min haythu nazaru. فهذه 5 أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسها انتظمت في 4. Jadi tersusun dalam 4 perkara. 5 perkara kita bincang sebelum ni akan dibahaskan pula 5 perkara. Dan skrin bawah sikit kan.
Ustaz, dia kalau selepas min haitsu selalunya di i'rab macam mana Ustaz? Mubtada. Mubtada balik. Mubtada fi mahalli apa jarrin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mauqi' dia adalah apa dia mudhaf ilaih, tapi zahirnya adalah mubtada. Semua haitsu begitu. Ataupun kalau mubtada mahzuf adalah mubtada, tapi semua fi mahalli apa dia jarrin mudhaf ilaih. Fa ammal awwalu faqad takhallasa fil usul wa taqaddama ma yata'allaqu bih. Wa amma tsani wa hiya al-mas'alatu sadisah. Yani yang dia sebut semua masalah ni semua dalam bab yang bilik yang pertama, dalam bab al-azimah dan juga ar-rusah. Yang ni makna kena itu buku ni kena belilah sahabat-sahabat, kalau tak beli dia takkan nampak. Tapi kita mula juga ni ada terang maksud di sana kita bincang bab azimah sebagai qadudun am, semua orang kena buat masyuri'ah awalan dan rusah masyuri'ah thaniyan li ahwal khassah. So buku jilid pertama semua bincang tentang muqaddimah usul fiqh. Sangat menarik. Tapi dia panjang lebar lah. Jemu pun ada. Itu yang pelik tu, Imam Syatibi dia bahas sederhana tapi dia pun tak sederhana dalam menerangkan banyak benda. Panjang. Boring gila. Jadi lebih daripada kitab-kitab yang baru Muhammad sebagai dia tak apa, rahimahullah. Rahmatan wasi'atan. Tapi kalau siapa rajin baca, Allah kena katalah. Kita jangan melihat kepada iltifat kepada ulama yang kritik. Biasalah buku Imam Ghazali pun ada kritik. Buku apa nama dia Imam Syafi'i sendiri, Al-Jassas. Al-Jassas dalam kitabnya Usul Jassas, dia kritik pendekatan Imam Syafi'i dalam Anwa'ul Bayan 5 itu. Imam Syafi'i dapat Al-Bayan khamsah. Bayan ni ada 5 perkara. Dia kata tak betul. Nak tengok, tapi kritikan kalau kita baca kitab Usul Jassas oleh Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, dia mujtahid mutlak dalam mazhab. Dia ada kitab apa nama dia At-Tafsir, tafsir ayat ahkam yang terbaik, lebih baik daripada Ibn Arabi dan sebagainya. Itu tafsir ayatil ahkam Al-Jassas. Walaupun dia Hanafi tak apalah nak buat dia Hanafi, tapi susunan dia sangat luar biasa. Dia mengkritik banyak. Seolah-olah dia macam buku tu nak hentam Syafi'i. Tapi kita melihat bila kita banding balik, subhanallah, banyak kekeliruan Al-Jassas terhadap statement-statement Al-Imam Syafi'i. Hatta Imam Syafi'i bila dia menyebutkan al-bayan ismun li usul ismun li apa lil bayan, dia panggil apa, dia panggil lil usul mutasyaibatul furu'. Dia adalah satu usul yang mempunyai cabang yang berbeza. Ulama kritik juga. Pasal apa? Bayan ini satu usul yang sama tapi mempunyai perbezaan. Subhanallah. Yang tu pun orang kritik. Tapi alhamdulillah ulama Syafi'i yang lain telah menjawab persoalan tersebut yang menyatakan tidak salah apa nama dia penerangan Imam Syafi'i mutasyaibah, ai maksud dia adalah mutafawitatun fil tabyin. Maksud dia an-nas lebih jelas daripada zahir, zahir lebih jelas daripada muawwal. Makna dia tidak faham maksud Imam Syafi'i. Maksud di antara ulama besar pun tidak faham maksud Imam Syafi'i. So itu normal. So bila ada ulama besar kritik buku muwafaqat, normal lah. Cuma kita bergaduh satu dunia tu yang rugi. Jadi kita memegang kepada manhaj daripada kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah sampai semua kitab selalu dikritik dan seumpama dengannya. Tetapi kita mesti ambil mauqif insaf. Yang mana baik kita ambil. Sebab Al-Azhar telah menjadikan kitab muwafaqat ni silibus master Azhar. Sekian zaman, dah hampir 30 tahun kitab ni. Sejak daripada 70-an lagi, tak silap bila penubuhan fiqhul muqaranah. Sebab fiqhul muqaranah ni zaman 70-an di Al-Azhar dan usul fiqh, masyayikh kita semua ajak kitab muwafaqat. Dan anda tahu kitab muwafaqat ni daripada seorang ulama usul di Perlis, nama dia Ustaz Ali. Kami panggil apa dia Ustaz Ahmad Ali. Ya, seorang ulama besar masih hari hidup lagi. Siapa nak tahu kisah-kisah Al-Imam Abu Ni Zuhair boleh ziarah dia. Insaf pun tak insaf pula. Apa dia idea pun boleh panggil dia. Sebab dia orang master usul fiqh di Azhar, dia mengaji lama di Azhar 20 tahun, kahwin pun 40. Lepas habis mengaji master pun dia kahwin. Masih mengajar di Perlis, di politik, itu kita buatlah politik ni orang besar. Kita tengok ilmu dia. Masa tu anak form 6, dia yang memperkenalkan kitab muwafaqat. Dia kata kat anak, inter kena baca muwafaqat. Beli muwafaqat. Anak pun beli masa form 6. Habuk tak faham.
Kongsi baca dah Ustaz. Dia baca. Tapi ada tak faham apa. Ana pun tak tahu sebenarnya apa Imam Syatibi nak cerita. Tapi alhamdulillah setelah 10 tahun ana sabar membaca dengan masyayikh dan baca sendiri, Allah barulah rasa kelazatan. Sebab tu ana jumpa ramai orang. Hatta tokoh-tokoh kita bila baca muwafaqat mesti dia kata boring gila. Tapi kita kena bersabar sebab dia yang banyak memperkenalkan muwafaqat. Masa tu ana banyak ikut follow pengajian dia. Subhanallah, hafizahullah. Masih ada kalau siapa nak jumpa dia sangat bagus. Kita buat tesis presiden. Kita pergi jumpa dia sebab dia belajar dengan Abu Nur Zuhair, Imam Usuliyin. Dan masa tu dah ada pengajian muwafaqat di Azhar. Dan menjadi rujukan utama. So ini menolak statement-statement imam ulama-ulama lain yang kritik dan sebagainya lah. Sebab Al-Azhar sendiri yang menjadikan muqarrar di Azhar. Kemudian satu kitab Imam Dr. Fathi pun Azhar minta dia mengajar di Azhar buku ni di zaman Syekh Shaltut, Syekhul Azhar rahimahullah. So kita ambil pendekatan yang baik. Ana bila ni isu ni timbul pada tahun 2005 masa ada buat master, ana dah dengar dah Syekhuna Dr. Al-Jumah kritik. Tapi ana tanya guru ana, nama dia Allahyarham Dr. Diab. Sangat alim dalam usul fiqh. Dia ajak ana muwafaqat. Ana kata apa pandangan Syekh tentang muwafaqat? Oh, kitab fihi khair wa fihi macam-macam. Tapi dia yang ajak kita tu. Serius. So ana pun tak iltifat kepada pandangan guru ana yang lain. Kita fokus kepada, tapi rupanya bila ana ikut pandangan Syekh Diab ini rahimahullah, sangat baik untuk ana sendirilah. Rupanya bukan semua minat muwafaqat. Dia adalah kitab yang orang kata kitab yang lazat lah kalau kita. Tapi makan masa lama tak tahu, ana 2-3 tahun baru rasa kelazatan muwafaqat. Tidak ana boleh naikkan, nak buat ana muwafaqat ni. Sebab apa? Boring gila. So ini di antara benda yang kita kena ambil dia manfaat daripada kitab ini. So wa amal awal faqad takhallasa fil usul wa taqaddama ma ta'allaqu dalam bab pertama, wa amal tsani wa hiya qaidah sadisah, insyaallah kita sambung pada bulan depan, iaitu ini bab yang sangat penting dalam fatwa. Syariat sama sekali tidak akan membebankan kita. Ini satu metod fatwa yang diambil oleh Darul Ifta Misriyah. Bila Syekh Ali Jumaah ditanya dalam manhaj fatwa, dia kata al fatwa indana mura'atu taysir wa mura'atu maqasid syariah. So dua asas fatwa itu yang dipegang oleh Darul Ifta Misriyah, iaitu konsep at-taysir dan juga menjaga maqasid syariah. Wallahu taala alam. Kita buka soalan. Ustaz, kalau saya mula dulu Ustaz, kalau ikut pembincangan Syatibi tadi, maksudnya dia bahagikan masyaqqah tu kepada beberapa lah ya. Antaranya betul, ada empat bahagian. Antaranya masyaqqah yang malayutab ataupun yang tak ditaklifkan. Kemudian masyaqqah yang kebiasaan dalam kehidupan ni yang taklif tak ambil peduli. Satu lagi masyaqqah yang luar kebiasaan lah mungkin kan. Jadi kalau dalam perbincangan masyaqqah tajlibut taysir, masyaqqah yang mana yang kita nak ambil kira untuk kita yang kedua yang bebanan dan juga yang bikulli itu membawa kepada kemudaratan. So yang pertama tu tak masuk sebab yang pertama tu memang syariat tak terima dah. Sahabat-sahabat ni macam mana, okey? Ada siapa nak tambah, mungkin ada additional pandangan? Boleh nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada soalan berkenaan dengan masyaqqah ni. Saya ada tengok dalam kitab Asbah Nazair, dalam kaedah masyaqqah tajlibut taysir tu, ada perbahasan tentang an-najasah ma'fuanha. Dan banyak kitab menyebutkan ini termasuk dalam ta'umu bihi al-balwa ataupun umum balwa. Jadi pengambil kiraan umum balwa ni dia adakah melibatkan masyaqqah yang la yutaq ataupun yusyak, ataupun dia bukan itu saja yang menjadi indikator dia. Dia ambil kira perkara lain juga. Dia ambil yang ketiga tu, dia secara kuli akan bawa kepada bebanan. Sebab dia berulang kan umum balwa ni. Umum balwa ni di antara asbab taysir. So ada paper tapi tak siap nak buat spesial dah, tajuk dia umum balwa. So umum balwa ni dia dibicarakan dalam benda yang khilaf dan tidak ada ijma' dan boleh ditakhsiskan dengan hajah. Umum balwa ni macam TV lah. Kalau kita tengok fatwa Syekh Abdullah Dasar Alwan, dia kata TV haram. Kita tengok fatwa tu dikeluarkan tahun 1985 dalam ahkam televisyen, dia tulis lama dah. So tapi bila zaman sekarang mana ada orang fatwa TV haram dah sebab umum balwa. Walaupun di situ ada gambar maksiat kan, ada semua percampuran dan sebagainya, tetapi dia telah menjadi umum balwa. So umum balwa ini termasuk dalam masyaqqah tajlibut taysir.
Kalau dalam usul fiqh nama dia al-istihsan. Ihtisan kan Ustaz tadi? Masyaqqah tajlibut taysir ni Syafi'i tak terima istihsan, dia namakan masyaqqah tajlibut taysir, tapi hakikatnya umlah wahidah. Okey. Sebab tu ana bila kita tahqiq, misalnya ada satu tahqiq iaitu istihsan diterima oleh Syafi'i dalam mafhum al-istihsan bil adillah. Dan ini disebut oleh Imam Syirazi dalam Al-Lum'a. Disebut apa? Wa ammal istihsanu bid dalil fala yunkiruhu wahid. So boleh buat kajian al-istihsan 'inda Syafi'iyah dan juga istihsan 'inda al-Hanafiyah. Kenapa mereka bergaduh? Dan Imam Syatibi orang yang pertama menyelesaikan masalah ini. Fi zanni lah. Siapa nak kaji boleh buat tesis tu. Ustaz, tentang yang Ustaz bagi contoh tadi, perbankan tadi, di mana ahli politik melihat faedah tu sebagai juz'i, manakala orang bank dia melihat sebagai kuli. Jadi antara dua pertimbangan tu, mana pihak yang tepat untuk Anda punya pandangan pihak bank lah, sebab dia nak jaga semua. Kalau bank untung terus. So sepatutnya yang tolong kerajaan lah. Kerajaan boleh minta tolong orang lain support. Bukan bank tolong lah. Bank dah tolong dah bagi murah. Sebab bank kehilangan berbilion-bilion. Syukran Ustaz. Tapi ini bukan qat'i ni. Akan ada kritikan jugalah. So satu melihat kepada makro, satu melihat kepada mikro. Namun bank boleh bagi pengecualian kepada orang tertentu. Dia buat macam tu boleh. Tapi kalau general susahlah. Faham tak? Malah orang tu mohon dia tak nak kerja, bank nak orang kata nak revoke faedah kepada orang tertentu. Itu boleh. Tapi kalau dia sistemkan benda tu, itu yang menghadapi masalah. Maknanya dia, kalau kita cadang, gabungkan dua pendapat ni, buat permohonan lah. Dan bank akan timbang. Bank ni baik sebenarnya. Dia baik. Kalau tak baik, dia tak bagi moral lah. Ya. Assalamualaikum. Tuan Guru, you sini tambah tu, baina musir wa mu'sir. Satu pandangan yang sangat cantik. Silakan doktor. Baik, Ustaz Oaz. Nak minta penjelasan yang lebih sikit tentang at-taklif bima la yutaq dengan at-taklif bima yashuq. Boleh hurai sikit? Dia alaqah al-umum wal khusus mutlaq. Makna dia kullu taklifin bima la yutaq adalah masyaqqah. Tetapi tak semua masyaqqah adalah taklif bima la yutaq. So dia panggil alaqah dia al-umum wa khusus mutlaq. Dia macam kullu faqihin alimun wa laysa kullu alimin faqihan. Tapi perbincangan hari ini sangat menarik sebab boleh buat tesis dan artikel cukup banyak ni Syekh Zul. Dan contoh-contoh pun banyak. Contoh moral lah, contoh yang ni lah, macam-macam contoh boleh buat. Ni Tuan Guru Haji Husni boleh buat banyak ni. Zakat lah, penangguhan zakat yang tu lah. Ada apa lagi? Tak ada lah. Semua okey eh? Tapi kalau siapa yang tak ada kitab, boleh beli aja, ada yang murah. Boleh kontak kawan Ustaz Faizul, dia ada jual kitab ni. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan. Ustaz, saya soalan kontroversi sikit lah kan. Hari tu saya ada tengok satu video tersebar tentang Ali Jumaah. Dia kata Syatibi ni musahif lah apa kan. Apa pandangan Ustaz? Dan itu ra'yuhu. Makna dia pandangan macam tu. Nak buat macam mana? Macam orang kata Imam Ghazali ta'alim lah. Pandangan dia. Tapi kita tidak ta'asub. Kita menimbang dengan qawaid, sebab kalau kita baca kitab Jamu' Jawami' syarah kepada Al-Hululu, pada Hululu, itu ulama besar Malikiyah, dia banyak menukilkan kitab muwafaqat dalam syarah Jamu' Jawami'. Itu menunjukkan kepada ketinggian ilmu Syatibi. Makna dia syarah Jawami' itu disyarah oleh ulama besar Maliki. Kalau Syatibi ini adalah
golongan sahafi, apa nama dia, takkanlah dinukilkan dalam kitab Jamul Jawami'. So ini di antara benda yang apa dia ada fihi pada nazar. Jadi bukanlah seorang ulama itu sempurna. So apa nama dia, apa yang disebut bercanggah, sebab yang pertama Syekh Al-Jumu'ah bukan dia Malikiyun, dia adalah Syafi'i. So bila dia takwim ulama mazhab Maliki tak kuat sangatlah. Kalau ulama Maliki sendiri yang mentakwim, yang tu kita bolehlah bincang lain, sebab takwim daripada ulama Syafi'i kepada Maliki tu kadang-kadang berlaku bias. Itu normal. Kalau kita baca sejarah pun macam tu, tak ada apa. Tapi Syekh Al-Jumu'ah min kibaril ulama Syafi'iyah, seorang ulama yang besar. Ustaz, ada soalan dari chat Ustaz. Dia tulis daripada Dr. Ropani. Al-masyaqqatu amrun hisbi qad yakhtalifu miqdarul masyaqqati min syakhsin ila syakhs. Hal hunaka al-haddul qaswa li hadhihi al-masyaqqati kay na'tabirahu ka miqyasin lil masyaqqah. Ya, dia amrun wujdani, dia termasuk dalam hadis istafti qalbak. Sebab tu masyaqqah ini dia mukhtalif, sebab dia amrun nisbi. Dia adalah nisbi mukhtalif ila syakhsin wa ila syakhsin. Namun di sana ada mi'yar. Sebab itu kita berpegang kepada illah seperti safar. Kita tidak menggunakan masyaqqah itu sendiri sebagai illah. Dia adalah dia disebut sebagai al-ghayah, al-illah ghaiyah, al-ghaiyah. So dia kadang-kadang kalau indibaq boleh jadi wasfun mu'allal, kadang-kadang tidak indibaq maka tidak boleh jadikan wasfun mu'allal. Tapi yang nak buat ni semua ulama. Syekh Jadur Rab dalam menghuraikan al-masyaqqah ini dalam hasyiah Ashbah Nazair, dia dipanggil sebagai Syafi'i Saghir. Orang yang mengkaji al-um selama 30 tahun. Ya. Sebab tu di Malaysia ni tak ada yang ulama yang mengkaji al-um lagi selama 30 tahun. So dia kata al-masyaqqah amrun wujdaniyun. Dia ni benda yang dalaman. Jadi orang tu yang memegang amanah. Dia rasa tak larat berpuasa, dia sendiri. Jadi nanti akhirat orang tak tanya mufti, tanya dia lah. So itu termasuk dalam hadis istafti qalbak walau aftakan nas walau aftauka walau aftauka. Ustaz, kalau tambah soalan, kalau yang individu, kalau dalam nak buat polisi contohnya, masyaqqah ni mesti perlukan macam pakar daripada pelbagai bidang, Ustaz. Betul. Kata Imam Syatibi juga ada benda yang kita tahwil kepada pakar. Mana ulama tu keputusan mereka. Kalau misalnya nak melaksanakan contoh sekarang ni, banyak negara tak boleh buat syariah Islamiah. Nak buat bank Islam pun tak boleh, nak haramkan judi pun tak boleh. So benda itu bergantung kepada ikhtisas. Malaysia ni sampai sekarang ni genting tak nak buang. Tukarlah kerajaan macam mana pun. Apa pun tak boleh buat. Sebab itu jangan ambil ilmu daripada golongan politik. Golongan politik kita ambil sebagai pelaksanaan. Tapi kalau mereka bagi fatwa, itu fatwa-fatwa yang syadzah. Kebanyakan mereka ni syadzah, syuduz. Semua parti lah sama. Syuduz. Ambil daripada ulama-ulama kita yang besar yang ada. Sebab mereka lebih terkeluar daripada sentimen jamaah. Anda tidak melihat banyak benda lah di situ kan. Jadi perlu juga ada di sana tokoh-tokoh ulama yang besar yang bersendirian daripada parti. Kalau tak dia tidak ada istiqlal. Kalau dari segi sudut manajemen pun review, audit mesti independence. Kan? So kita independent. Siapa-siapa lah. Sebab bertukar banyak sangat. Kan? Jadi apa nama dia, di sini perlu kepada ulama yang istiqlal. Tapi bukan makna politik tak penting, tapi makna dia kita tak boleh ambil pandangan fatwa daripada orang politik. Sebab mereka akan berubah dengan cepat. Memang ada qaul qadim dengan qaul jadid, tapi takkanlah sehari dua hari dah berubah. tak ada lah mi'yar. Siapa-siapa ni bukan kita tak ada determine siapa-siapa, tapi makna itu hakikat Malaysia kena berubah lah. Makna kita letakkan fiqh kepada ahli ikhtisas, bukan lagi pada orang politik. Orang politik, Umar bin Aziz, bila dia pegang jadi khalifah, dia telah meninggalkan fatwa. Dia kata aku dah tak boleh berfatwa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nak mohon pandangan sikit. Ya. Kenapa pandangan apa yang disebut dalam kitab ini jarang sekali diungkap oleh agamawan yang duduk dalam politik? Mungkin Ustaz ada pandangan. Terima kasih. Saya tak tahu sebab saya tak masuk politik.
Bukan, maksudnya kita susahlah nak, kalau biasanya orang ulama ataupun agamawan yang sebut pandangan-pandangan daripada kitab ni, tapi jarang orang politik orang agamawan yang menyetik politik yang berhujah dengan apa yang ada dalam kitab ni. Kenapa barangkali? Satu tabiat, kita bukan Maliki, kitab ni Maliki. So kita ni Syafi'i. Jadi tabiat di Malaysia tu jarang terdedah kepada muwafaqat. Yang kedua, kitab ni susah untuk dibaca. Kalau kita tak hadam juga Malikiyah punya manhaj. So dia ada beberapa sebab. Makna dia kena ikut pengajian daripada awal ilmu ni. Sebab maqasid bermula daripada risalah dan muwafaqat. So bila kita tak mendalami macam risalah ni satu benda, universiti pun tak baca risalah. Sepatutnya kita lebih mengkritik Ustazah, kita tidak membaca risalah. Hatta Al-Imam Syakir dalam mukadimah dia bila mentahqiq risalah, dia kata pasal apa universiti tak mengajak kitab ni. So ada dua isu, dua kitab yang tadi ajak tu, muwafaqat dan juga risalah. So benda ni perlu kita i'adatun nazar balik, perlu ada di universiti, perlu ada di peringkat-peringkat pengajian markas untuk kita ulang semula. Sebab ini yang menjadi dasar kepada pemikir. Kata bin Bayyah, siapa yang tak baca risalah, macam mana dia nak buat satu ibda' dalam usul fiqh. So kitab risalah, kitab semua ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Yang kaji siapa dia? Barat. So sebab tu kita di IDE dan saya ada markas, saya cuba menghidupkan benda-benda begini sebab kita nak menumpang, sebab kita nak pick up awal, kita tak ada basic. Kita tidak ada floor dah, tak ada floor. So kita kena bermula daripada mereka. Bila kita baca buku ni, kita dapat idea. So ini di antara punca-puncanya, sebab kita yang pertama kita bukan Maliki, yang kedua kita tidak mengikut sekuen pembelajaran usul fiqh dan maqasid. Terus kita pada Raisuni, terus kita kepada buku-buku moden, dan akhirnya kita alpa fundamental asas buku ni. Ya, maknanya yang dirosah ulia boleh mulalah kot, ya. Sangat. Kalau di Abim di Darul Ibnu Sina pula, Darul Hikmah, dah boleh mula dah buat benda ni secara bersistematik, bertalaqi. Masyayikh kita ada ramai yang boleh mengajak, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustazah dari mana? Universiti mana? Dari Terengganu. Kak Noh dari Terengganu. Uniza. Ya. Ya. Oh, sekali dengan Dr. Sumayyah lah. Ya, sama-sama. Maqasid Syariah. Oh, dia minat. Bukan. Kak Noh bukan. Kak Noh bidang dakwah. Pernah jumpa dah Kak Ustazah Nur Salimah. Oh, Masya Allah. Tapi di sana saya tengok daripada Pak Geran sedang terjemah buku Raisuni. Baguslah. Ya, betul. Yang tu tapi saya harap ada satu pengajian syariah. Pengajian khusus Syatibi dengan risalah ada Universiti boleh buat sebenarnya. Buatlah sebulan sekali, buat pengajian. Kalau student tak faham pun dia kena faham lah, sebab benda ni satu masyaqqah yang mu'tadah. Laisa fihi khurujan 'anil mu'tad. Dia bukan satu masyaqqah, sebab kalau student baca buku ni dah rasa beban. Dulu kami lepas daripada Syekh Ahmad Raisuni jadi profesor pelawat kita lah itu. Boleh buat lagi. Banyak masyarakat kita. Tapi yang penting universiti mesti wajib bermula dah buat benda-benda macam ni supaya ada pendedahan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada dua soalan dari chat Ustaz. Silakan. Anda tak nampak kita baca. Saya baca. Soalan dari Syahril. Syekhna, apa beza masyaqqah dengan risiko ataupun makhatir khususnya dalam perbankan Islam? Ya, itu makhatir sebahagian daripada masyaqqah. So makhatir boleh jadi masyaqqah yang muathirah dan ada masyaqqah yang tidak muathirah. Macam mudharabah. Ada makhatir tapi benda tu normal lah. Taklah sampai kita boleh ada dhaman kepada Rabbul Mal dan sebagainya. So itu di antara kajian yang sangat bagus Syekh Syahril. Syekh Syahril ni daripada Bank Negara, masya-Allah. So dia buat research yang sangat bagus. Itu kita boleh sembang tu. Soalan boleh sembang. Dari Ustaz Husni pula, apakah kaedah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh juga termasuk dalam perbahasan masyaqqah juga? Ya, min anwa'iha Tuan Guru. Makna dia disebabkan kita ada masyaqqah tak mampu buat semua. So sebenarnya semua qawaid dia adalah mutanasibah, dia macam ayat surah-surah lah. Munasabatus suwar. So sebenarnya ulama dia susun 40 kaedah tu, semuanya ada alaqah di antara satu sama lain. Dia tidak ada tasadum, bahkan mukhassisah, mubayyinah, muqayyidah di antara satu sama lain Tuan Guru. Barakallah Tuan Guru. Ustaz Husni seorang ulama kita dalam bidang zakat di PPZ
dan penasihat bank. Masya-Allah. Yang tu tak payah percaya, yang lain boleh percaya. Fakir berzakat, insya-Allah. Yang lain boleh percaya. Boleh percaya, insya-Allah. Boleh percaya. Kita ada masa sikit kan? Okay. Ada 10 minit Ustaz. Satu lagi boleh tumpang tanya satu lagi. Boleh, kita ada 10 minit lagi Ustazah. Apa ni kan ada juga orang ada sekarang ni ruang lingkup usul fiqh dan qawaid fiqhiyah itu mula cuba diaplikasikan dalam bidang-bidang yang tidak direct kepada fiqh ya. Contohnya masalah usulul fiqh fi khidmati da'wah masalahnya. Jadi maksudnya adalah termasuk juga politik ya. Jadi ada semua. Jadi maksudnya mungkin Ana rasa kita tunggu juga macam kalau ada bimbingan ataupun penulisan daripada orang-orang seperti Ustaz Fawaz yang mungkin boleh beri pencerahan dari sudut politik. Sebab maksud akak macam ni, macam sudah sekian lama ya naratif tentang soal politik Islam ini dia dipegang oleh masyarakat ni, dia dah jadi macam perkara usulul aqidah. Seolah-olahnya macam tu. Jadi untuk memecahkan perkara itu tidak ada cara lain rasanya melainkan kita nak kena educate people dengan tentang usul fiqh ya, dan juga kaedah fiqh supaya mereka faham bukan semua benda tu yang melibatkan perkara akidah. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Sebab kalau tidak, terutama di Terengganu, Kelantan ya, yang macam jadi dia doktrinate dengan cara tu daripada tahun 80-an lagi macam tu kan. Jadi bukan mudah, bahkan bukan kita nak bercakap dengan orang awam payah, dengan asatizah yang ustazah pun kadang beku macam tu juga. Macam tu. Dia kena dialog, kita kena engage dialog, kita buka balik kitab-kitab dan melihat kepada data. Data telah menunjukkan politik bukan akidah, dan kita bawa keluar semua kitab usul ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Ahlul Hadis. Hatta Ibn Taymiyah banyak menukilkan dalam buku-buku dia siyasah laysat min usulil aqidah wa laysat min usulil Islam. Kemudian kita kena mentaksirkan bahawa politik akidah itu adalah usul Syiah. So kalau kita pegang benda tu, makna kita telah menjadi Syiah secara tidak disedari. Ustaz ada tulis paper dulu pasal ni Ustaz? Ada, anda tengah nak keluarkan buku insya-Allah ringkas. Nipis lah 20 muka surat. Tajuk dia politik bukan akidah. Tapi dia syariah. Kita tunggu. Nanti kita tempah terus. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tengah edit sikit salah, doa-doa tengah edit. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi tak ada nilai ilmiah sangatlah, tulis cincai. Yang dulu di Negeri Sembilan tu paper ya Ustaz? Di Melaka. Paper Ana buat 6 muka surat dah. Ana ni dia ada orang paling lekeh gila buat. Tapi dia punya kumpulah dia kena tanggung seorang-seorang lah. Ledakan dia sangat besar. Sebab macam Ustazah kata dalam, sebab ramai orang pegang dia akidah kan. So kita pun tak salahkan orang saja macam mana doktrin macam tu kan, tapi kita nak kena perjelas lah sebab. Tapi kita tengok sekarang ni perjalanan politik, hatta yang di-Tuan Agong pun suruh parti pembangkang dan kerajaan bergabung balik supaya tidak menyusahkan rakyat. Itu menunjukkan politik ni bukan akidah. Mana semua gabungan parti-parti. Sebenarnya banyak ni adalah dipanggil strategi politik saja. Banyak strategi politik. Tuduh orang ni macam ni semua tu adalah strategi politik saja. Tapi kalau kita kaji secara konservatif, maknanya Barat berjaya lah memecahkan umat Islam dan sebuah masyarakat dengan isu-isu politik parti ini. Kalau kita baca sistem dulu tak ada lah macam ni. Yang sekarang ni makna fitnah masing-masing lah ada tomahan, tapi last sekali tak ada bukti juga. Jadi makna dia perlu kepada politik matang dalam bentuk susunan yang baru lah. Memang kita perlu kepada satu susunan yang baru, tapi semua orang kena berlapang dada lah. Maknanya betul-betul sayangkan negara ini. Kena siarah, orang kata apa? Siarah siasah syar'iyah fi thawbihal jadidah. Al-jadid. Maksudnya kita kena buat satu benda yang baru, susunan, tapi benda ni kena gabung lah dengan raja lah, apalah semua tu. Banyak benda lah. Fiqh mizan boleh diaplikasikan dengan timbangan-timbangan isu.
isu yang adah dan isu yang darurah. So mizan masyaqqah dan mizan sistem dalam bentuk tidak ada masyaqqah. Dan itu ada mizan dia melihat. Jangan letakkan benda yang tak mampu dalam benda yang mampu dan jangan kita terbalikkan isu tersebut. So ini satu mizan yang sangat bagus. Kita ada sikit lagi 5 minit. Silakan. Kita ada 5 minit Ustaz. Kita buka satu soalan ke? Satu soalan silakan. Okey, tumpang satu lagi. Boleh. Sebab tadi Ustaz ada sebut pasal seseorang tu mungkin macam boleh menjadi mufti untuk diri dia kan? Macam macam wanita juga dalam bukan dalam bab politik lah ni, dalam bab fik wanita kan. Contohnya orang mutahayyirah kan, dan orang yang istihabah dan orang yang banyak masyaqqah dalam soal ibadah dia yang berkaitan dengan haid. Jadi adakah itu juga termasuk dalam masyaqqah yang boleh menyebabkan seseorang tu, wanita tu membuat fatwa untuk dirinya sendiri sebab orang tak tahu kondisi dia secara detail. Dia maksud saya tadi bukan buat fatwa macam fatwa syar'i ni, makna dia fatwa di sini dia sendiri amanah dengan sistem fatwa yang ada. Itu maksud istafti qalbak, maksud dia fatwa dah ada. Cuma fatwa tu sesuai tak dalam keadaan dia. Masa tu dia yang istafti qalbak. So, istafti qalbak ni dipanggil keputusan, dipanggil tahqiqul manat dalam istilah usul fiqh. Aplikasi tu siapa yang nak buat? Orang perempuan tu kita lah, sebab mufti tak tahu keadaan darah dia macam mana, bilangan dan sebagainya. Masa tu dia panggil istifta. Memang dia sendiri yang kena buat lah. Kita nak tahu keadaan dia. Betul. Ini dipanggil ijtihad tahqiqul manat, bukan ijtihad dalam mafhum usuli atau fatwa dalam konsep usul fiqh, tapi dipanggil more kepada aplikasi. Macam kita doktor sama makan ubat lah, makan pukul 7 pagi. So kita kena pastikan 7 pagi tu kita makan. Lebih kurang macam tu lah. Jangan kita faham 7 pagi tu 10 pagi. Tahqiqul manat ya. Ya, nama dia tahqiqul manat. InsyaAllah kita akan ada khusus. Saya terima kasih saya buat nanti khusus bulan 10, tajuk dia aplikasi tahqiqul manat dalam isu semasa. Terima kasih, jazakumullah khairan. InsyaAllah. Ada masa ke Ustaz? Satu soalan ni ke? Boleh last. Okey. Sahabat kita Ustaz dari Perak tak ada ni ya? Tak ada Ustaz. Dia pergi Darul Hikmah kot. Mungkin. Boleh jadi. So kalau tak ada kita jumpa bulan depan pula insya-Allah. Waktu dah ada Syekh? Nanti kita maklum balik Ustaz. Okey, tapi semua email kan yang email kan. Okey, mudah-mudahan kita dapat bertemu pada minggu depan, bulan depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fawaz dan terima kasih juga kepada para peserta yang join di Zoom dan di Facebook, dan terima kasih juga atas soalan dan perkongsian yang diberikan. Jadi insyaAllah siri berikutnya akan diadakan bulan depan lah, dan makluman tentang program tu akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp insyaAllah. Okay, setakat itu sajalah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Fawaz. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.